السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi bertemu dalam ruang berfikir dan berzikir. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya akan bercakap mengenai wonders of the sky. Seperti yang telah saya beritahu tempoh hari, bila kita bercakap tentang langit, kejadian langit dan bumi ini, kita perlu merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran yang Allah sebut di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daripada buku yang saya beli ini, tajuk bukunya Cahaya di atas Cahaya. Nurun ala nur. Dalam Al-Quran ada ayat yang menyebut tentang cahaya di atas cahaya. Ayat yang menyentuh tentang kejadian langit dan bumi ini saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Itu ayat yang saya baca tadi. Saya minta para ustaz tolong betulkan, mungkin saya sebutan tak betul, tolong betulkan ya. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman? Ini ayat surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Jadi dalam Al-Quran ni Allah sebut langit dengan bumi asalnya bersatu. Kemudian kami pisahkan, kata Allah, antara keduanya. Bila berpisah di antara kedua langit dengan bumi tadi, dan diikuti dengan ayat, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman? Mengapakah mereka tidak beriman? Baik, sebelum saya mengupas ini, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kuliah saya ini ditaja oleh syarikat ataupun ubat pil IQ saya ni, pil minda saya ni. Saya harap tuan-tuan belilah ubat saya ni untuk membantu saya punya perjalanan kuliah dan macam-macam lagi yang saya nak bangunkan. Ubat ni harganya RM15. Tuan-tuan boleh pesan dan saya hantar by post ya. Ini bukan sekadar kuliah je, saya pun sambil tu nak buat macam bisnes jugalah. Nak menggerakkan kerja ini perlukan wang ya. Jadi belilah ubat saya ni, dan juga DVD ni membantu tuan-tuan untuk memahami jalan fikir saya dan kerja yang saya buat selama ini. Jadi nombor telefon saya ni, tuan-tuan kontak nombor saya supaya dapat tuan-tuan beli ubat saya ni.
013 457 0068. Itu dia nombor handphone saya. 013 terbalik pula ya. 013 457 0068. Itu dia nombor handphone ya. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dah dapat nombor handphone tu, saya nak mulakan kuliah saya ni. 013 457 0068 ya. Jadi saya akan terangkan apa guna pil ini, bagaimana nak membantu pemikiran kita dapat melapangkan fikiran dan boleh kita tumpukan kajian. Jadi ayat-ayat yang menyentuh tentang langit dan bumi ni banyak dalam Quran ni. Ya. Antara ayatnya, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati, iaitu langit dan bumi tadi. Dalam gambaran kisah dalam Al-Quran ini di atas, timbullah pertanyaan, apakah langit dan bumi boleh berbicara sehingga mereka, iaitu langit dan bumi, boleh menjawab pertanyaan Allah? Kami datang dengan suka hati, atau hal ini hanya kiasan? Ilmuwan falak mengatakan bahawa benda yang disebut sebagai benda langit dengan irada Allah Subhanahu wa taala adalah gumpalan material dan tenaga yang terkumpul di dalamnya. Gumpulan material ini membuatkan bumi menjadi planet yang dingin dan mempunyai lapisan ozon, lapisan air dan sesuai untuk segala kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan dan segala sesuatu yang ada di bumi. Benarnya tak ada masalah bagi Allah nak bercakap dengan makhluk dia. Ya. Ini kuasa Allah. Orang bisu pun boleh belajar dengan isyarat, bahasa-bahasa isyarat. Betapalah Allah yang mencipta segala sesuatu, dia boleh bercakap dengan langit dengan bumi. Ya. Jadi bila disebutkan kuasa Allah ni, Allah berkuasa menjadikan apa saja. Ya. Jadi saya mengambil bahan-bahan yang saya kaji ni, iaitu antara buku majalah yang saya dapat ni daripada majalah New Scientist ni, majalah New Scientist. Tajuknya Wonders of the Sky. Ya. Wonders of the Sky. Jadi pagi ni saya nak bercakap tentang Wonders of the Sky menurut kajian yang saya buat. Saya teringat masa zaman kanak-kanak saya dulu. Sebab saya dulu asalnya sekolah kebangsaan. Cakap Melayu lah. Dan bila saya ambil periksa, tuan-tuan, keputusan periksa saya, masa tu ada sijil agama, tuan-tuan. Sekolah rendah masa tu ada sijil agama. Keputusan peperiksaan saya dalam sijil agama saya, 98/100. Makna 98% lah. Lagi 2% nak dapat 100%. Keputusan peperiksaan. Sijil ini dikeluarkan oleh Jabatan Agama masa itu, dengan kerjasama dengan Kementerian makna Pejabat Pelajaran. Saya layak untuk masuk sekolah agama, iaitu sekolah yang menempatkan timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Zahid Hamidi. Datuk Zahid Hamidi sekolah di sekolah tempat yang sama yang saya nak masuk tu. Sekolah Izzuddin Shah di Ipoh. Dekat sekolah Star Ipoh, ya. Jadi ibu saya menghantar saya ke sekolah bahasa Inggeris, sekolah Inggeris. Saya masuk remove class dan akhirnya saya belajar dalam bahasa Inggeris untuk berkomunikasi. Ya. Jadi dengan izin Allah saya dapatlah menggunakan bahasa Inggeris saya dan bercakap dalam bahasa Inggeris
hasil daripada pembelajaran di peringkat awal dulu. Baik. Jadi tajuk yang menarik yang saya nak cakap ni, Wonders of the Sky ni, saya teringat masa saya sekolah dulu, Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Itu pantun ataupun pantun dalam bahasa Inggeris yang selalu kami dengar. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Jadi bila majalah ni menerbitkan buku, majalah Wonders of the Sky, saya buatlah kajian mengenai langit. Saya buat penerokaan langit pula. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Bila kita meneroka langit dan bumi ni tuan-tuan, maka saya teringatlah satu ayat ketika turunnya wahyu ni, Rasulullah menangis bila membacakan ayat ini. Ayat yang saya bacakan ini ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ayat ini diterjemahkan orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri. Contoh majalah ni. Dia melihat langit, ya. Orang tu berdiri sambil melihat langit. Itu dia. Nampak? Melihat wonders of the sky tadi. Orang-orang mengingati Allah sambil berdiri. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman. Makna berdirilah qiyam tu. Disambung dengan ayat wa qu'udan. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil berdiri dan sambil duduk. Dalam majalah ni pula orang tu duduk pula macam ni. Orang tu duduk, sambil duduk pula. Ya. Sambil berbaring. Dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Tidaklah engkau menjadikan segala sesuatu sia-sia. Dalam teori sains ada mengatakan theory of everything. Rabbana ma khalaqta hadza batila itu terjemahannya, tidaklah engkau menjadikan segala sesuatu itu sia-sia. Maknanya theory of everything yang saintis membuat kajian itu. Sedangkan Al-Quran dah sebut lama dah, 1400 tahun dulu, melalui wahyu yang diturunkan melalui kepada Rasulullah, tidaklah segala sesuatu kau jadikan sia-sia. Jadi sains moden yang ada ini sebenarnya ambilannya daripada Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Tidaklah kau jadikan segala sesuatu sia-sia. Maha suci, lindungkanlah kami pada api neraka tadi. Jadi, benda macam ni tuan-tuan, kalau kita tengok ayat Al-Quran tadi, telah dijelaskan, maka saintis buat kajian, cuma sayangnya mereka tidak merujuk kepada Al-Quran. Maka sebab itulah, kita kena melihat balik revealed knowledge and acquired knowledge, iaitu ilmu wahyu dengan ilmu akal tadi. Hanya sebuah universiti yang menawarkan kursus itu, iaitu di USIM Negeri Sembilan, dinilai, iaitu Universiti Sains Islam Malaysia di Seremban. Dan saya telah jemput memberikan kuliah saya di dalam radio mereka di Negeri Sembilan. Tuan-tuan boleh tengoklah kuliah saya dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, kita terus kepada perbincangan kenapa, di mana mulanya, titik tolaknya saya mengkaji ni. Begini tuan-tuan, ya. Saya membeli sebuah jam ni, jam tangan saya. Tuan-tuan tengok pelik jam ni. Macam ni saya nak kaitkan dengan Wonders of the Sky tadi, ya. Jam ni saya beli di
Angsana Mall di Ipoh. Di Green Town Ipoh. Siapa yang sampai Ipoh, tahulah tempat tu, namanya Green Town. Ada Angsana Mall. Saya naik Angsana Mall ke DIY. DIY, do it yourself, kedai DIY tu. Saya tengok jam ni tergantung. Tapi kosong. Tak ada apa jam dalamnya. Kosong je. Saya rasa pelik. Ya. Di Angsana tu juga ada expo ataupun pameran untuk angkasa lepas. Kalau tuan-tuan pergi Ipoh, pergilah ke Angsana Mall tu. Ada tempat melihat planet-planet. Macam di Planetarium Negara di Kuala Lumpur. Di Ipoh pun ada. Tapi tidaklah setara Planetarium Negara. Lepas tu saya beli, tuan-tuan. Saya kata saya nak jam ni. Walaupun tak ada isi dalamnya, saya nak beli. Saya bagi tahu saya beli. Dengan harga yang sama. Dalam ni kosong aja. Ini yang saya pegang sampai sekarang. Nak bawa hujah saya ni. Di atas ni gambar hati pula. Ya. Orang-orang yang mengingati Allah tadi sambil berdiri. Ni hati lah ni. Bentuk hati. Iaitu kalau kita dengan hati, kita berzikir aja lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi jangan lupa berfikir pula. Merujuk pada ayat tadi. Jadi bila saya beli jam ni, saya bayar ikut harga jam ni. Sebab saya tengok pelik. Itu kata wonders of the sky. Kenapa berlaku begitu? Ini semua dengan takdir Allah. Padahal siapa nak beli jam rupa ni? Tak ada makna. Tapi bagi saya penuh dengan makna. Kerana dibuktikan oleh Al-Quran. Apa hujahnya? Dengar lagi. Lepas saya beli ni, tuan-tuan, saya baliklah ke rumah saya di Rapat Setia Ipoh. Bila sampai di masjid, nama masjid tu Masjid Salatiyah, saya nak tengok apa rahsia yang Allah nak tunjukkan pada saya. Saya masuk Masjid Salatiyah di Rapat Setia Ipoh tu. Masjid tu satu-satunya nama Salatiyah. Seperti ada kaitan dengan solat. Salatiyah. Di Masjid Salatiyah tadi. Bila saya masuk masjid tu, saya tengok Al-Quran. Ra' Quran tadi, ada perkataan B. Alphabet B. Tempat ra' itu, belah tepi tu. Katalah ni ra'-nya. Ra' tu ya. Di sini tulis B. Sebelah sini pun B juga. Bila perkataan B itu, saya terjemahkan mengikut saya punya pandangan. B itu maknanya bersih. Saya pun pegang Quran. Ya. Dalam keadaan berwuduk lah. Bila saya pegang Quran, saya buka tepat pada ayatnya bunyi begini. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ila yaumil waqtil ma'lum. Ila yaumil waqtil ma'lum. Waqtil tu maknanya waktu. Inilah dia jam waktu. Kerana special jam ni, buka Quran tepat dengan ayat ila yaumil waqtil ma'lum. Bila saya tengok terjemahan tafsiran ayat tu pula, waqtil ma'lum tu berkaitan dengan hari kiamat. Waktu yang dimaklumkan. Ada satu lagi ayat dalam Quran. Apakah ayat? Tentang maklum juga. Allah lupa pula dah. Tadi ila yaumil waqtil ma'lum. Ada satu lagi ayat berkaitan dengan maklum juga. Lepas tu saya jumpa Sungai Maklum pula. Sungai Maklum tu di Pulau Pinang. Dekat Sungai Juru di Penaga. Sungai Maklum ni pula, saya nak maklumkan kepada semua penduduk Malaysia ni, apa maklumat yang ada pada jam ni, kita susun setiap maklumat tu menjadi aliran maklumat. Kerana itu di sungai. Maka maklumat ini sangat penting untuk kita susun, supaya nampak susun atur yang Allah buat daripada alam langit tu, daripada langit ke bumi tu. Kerana semua susunan di alam, di bumi ni ada kaitannya dengan langit. Iaitu yang tersurat di Lauh Mahfuz tadi. Segala-gala yang telah ditakdirkan Allah. Macam yang saya beli ni.
Allah mentakdirkan saya beli. Bila saya buka Quran, sebab Allah sebut dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Perbuatan saya membeli jam, perbuatan saya membuka Quran, itu semua Allah buat. Memang Allah dah takdirkan untuk saya. Itu sebab kita ada rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Perbuatan saya ni telah termaktub dalam Lauh Mahfuz untuk saya. Itu takdir yang Allah berikan kepada saya. Itu cara nak memahami qada dan qadar Allah. Allah dah takdirkan saya yang buat. Saya buka Quran tu pun Allah mentakdirkan. Dan ayat Quran menyebut, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu tu pun aku jadikan. Jadi mana ada daya dan kuasa saya? Hanya saya bergerak tu pun dengan izin Allah. Itulah tingginya ilmu Allah ni dalam menterjemah apa yang ada di bumi ni. Ya. Apa kaitannya pula dengan strange? The strange sky tadi. Maknanya langit yang strange tu maknanya kalau bahasa kita stranger. Stranger tu maknanya apa ya stranger? Strange ni maknanya ni, strange sky tu. Yang agak lain daripada yang lain lah kot. Kalau kita ni orang stranger yang masuk kampung, orang asing lah maksudnya, orang yang bukan orang tempat itu, yang luar biasa, ya, macam mana kau nak faham? Kalau ikutkan strange sky ni maknanya, tuan-tuan faham je lah ya, saya nak terjemah pun tak kerti dah. Nah, saya susunkan apa strange yang saya nampak tentang langit ni. Sebab apa saya buat begini? Sebab segala yang saya perhatikan di langit dan di bumi ni sentiasa seiring. Seiring dia. Cuma kita nak memahami itu kenalah buat kajian. Kita cantumkan semua maklumat tu baru kita nampak di mana aliran maklumat tu. Tuan-tuan, saya tak nak bentangkan di masjid benda ni. Ini kepiah masjid saya pakai. Nampak? Kepiah masjid saya pakai. Bila saya pakai kepiah ni maknanya saya kena buat kuliah untuk masjid hari ni. Kalau saya pakai kepiah lain semalam, saya akan cakap tentang gelombang otak. Bila saya tukar kepiah nanti, adalah maklumat dia akan sampaikan. Jadi saya tak nak menyampaikan kepada orang masjid pasal dia tak nak beri kebenaran pada saya. Hanya satu je masjid di Malaysia ni yang beri kebenaran saya di Batu Gajah. Sebab apa saya sebut satu ni? Sebab nama masjidnya pelik. Masjid Batu Gajah tu namanya Masjid Batu Dua. Batu Dua ni maknanya kubur. Dah nak mati baru panggil saya. Jangan kau memarah lah ya. Masjid Batu Dua. Maknanya yang dengar tu orang mati. Ngapa tak Masjid Negara panggil saya? Panggil saya buat kuliah di Masjid Negara tu. Biasa kupaskan apa yang patutnya masjid buat. Tengok ni. Keluar surat apa beritanya ni. Sudut kopi. Ya, ini sudut kopi di masjid. Sudut kopi tarikan Masjid Umar Al-Khattab. Dia meminum kopi, lepas tu dia bersembang di luar masjid. Memang itulah saya harapkan supaya saya dapat bentangkan di luar masjid, di kedai-kedai di sudut kopi dia mah. Tengok dia meminum kopi orang masjid betul sembang di luar. Apa salahnya masa duduk tu bincang benda-benda yang berat sikit. Ini benda yang cakap ni berat sebenarnya. Sepatutnya pihak masjid yang handle masalah ni. Tapi dia tak buat. Nah saya cakap sekarang ni. Okey nah. Jadi bila saya bercakap soal ila yaumil waqtil ma'lum tadi dengan jam ni, maka dah terbukti. Bila buka Quran je, tepat pada ayat tadi. Tapi jangan lupa asbabun nuzul ayat tadi ialah kisah umat Nabi Ibrahim. Kerana umat Nabi Ibrahim tu, mereka ni membuat berhala dengan tangan mereka sendiri. Maka turunlah ayat, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat tadi, menegur, menempelak umat Nabi Ibrahim masa itu kerana Allah sebut dalam Quran,
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu tu. Maknanya bila aku jadikan kamu dan perbuatan kamu membuat berhala tu pun aku yang buat geraknya tu. Maka layaklah aku yang kamu sembah, kata Allah. Bukannya berhala tu. Sebab perbuatan tangan kamu membuat berhala tu pun aku yang buat. Maknanya yang paling layak untuk disembah aku, kata Allah. Bukannya berhala tu. Sebab itu segala tindak tanduk kita ni Allah yang buat. Maka layaklah Allah yang disembah. Ya. Jadi saya nak kupas lagi. Kena faham. Kenapa gerak kita ni, segala gerak kita ni Allah yang buat. Dengan izin Allah. Sebab ikhtiar ni tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas langsung. Cuma kita sebagai faham ahli sunnah wal jemaah, kena buatlah kerja. Kena ikhtiar lah. Takut jadi Jabariyah pula. Takut jadi faham Mu'tazilah. Ya. Kita ni ahli sunnah wal jemaah. Ikhtiar tu kena buat. Kena ada ikhtiar. Macam saya ikhtiarkan, beli. Sedangkan itu perbuatan Allah juga. Itu nak dipahamkan, jangan menyimpang, takut jadi Mu'tazilah atau Jabariyah. Fahaman-fahaman yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah tu. Ini kena faham. Kalau kita tumbuk orang ya, memanglah perbuatan daripada Allah. Ini Allah yang buat. Memanglah Allah yang menggerakkan tangan. Tapi kena ingat, perbuatan kita itu akan masuk mahkamah. Sebab tu ada mahkamah dunia untuk menghukum orang yang menumbuk orang. Kena fahamlah kita tu. Jadi nak faham benda ni kena ngaji lah. Datanglah kuliah Fathul Ain. Jangan takut tersilap faham, jadi faham Mu'tazilah dengan Jabariyah. Apa makna Mu'tazilah dan Jabariyah tu kena dengarlah kuliahnya. Takkan saya juga nak ngajarnya. Saya bukan ustaz. Saya bukan ada tauliah mengajar. Saya nak bercakap mengikut kajian saya. Supaya pihak masjid boleh tengok apa yang saya bercakap ni. Apa saya punya vision dan mission tentang wonders of the sky ni. Sebab apa tuan-tuan? Saintis-saintis yang bertaraf dunia sekarang ni, mereka bercakap tentang antaranya cosmic religious feeling. Cosmic religious feeling tentang alam kosmos tu. Alam cakrawala semua ni. Mereka tidak bercakap di bumi saja. Mereka merenung langit, angkasa raya. Ya. Umpamanya kuasa besar dunia. Mereka buat roket pula. Dilancarkannya roket ke bulan pula. Kita tengok je bulan. Bagai ponggok merindukan bulan. Itu orang Melayu. Menung tengok bulan. Tapi apa tak buat? Tiap-tiap tahun tengok bulan. Betul apa tak buat? Tengok kuasa besar dunia. Mereka menghantar roket, satelit untuk mendapatkan maklumat di angkasa. Kita ada planetarium. Sedangkan dalam Al-Quran Allah dah sebut, surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban" tu yang kita baca ayat tu berulang-ulang kali tu. Allah ada sebut dalam ayat tadi. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai kumpulan jin dan manusia, kata Allah. Kalau kamu boleh menembusi langit, kata Allah. Dalam ayat Quran tu Allah sebut. Kalau kamu boleh menembusi langit, maknanya pergilah langit. Tapi kena ingat, illa bisultan. Melainkan dengan kuasa, kata Allah. Jadi kuasa tu merujuk kepada ilmu. Ilmu nak buat roket contoh. Nak buat kapal angkasa. Saya dah bagi pandangan tu kepada NASA. Mereka dah ambil idea saya. Tapi Malaysia, USM, masih lagi mengatakan saya tak betul. Di manakah keadilan ini? Sepatutnya orang bijak pandai duduk semeja berbincang. Apakah idea saya ni valid ataupun tidak? Dituduh saya tak betul pula. Banyak lagi idea saya nak kupas lepas ni. Nanti salah satunya sekarang saya tunjuk pula ya. Baik. Kita tengok lagi daripada Strength of the Sky. Saya tunjukkan apakah yang berlaku Strength of the Sky ni. Saya tunjuk ni. Sekarang ni begini. Bila saya dah dapat maklumat tentang Wonders of the Sky tadi, saya pun bergeraklah ke Perlis pula. Sebelum ke Perlis ni,
Kita singgah kejap di sekolah Star. Saya berceramah di sekolah Tengku Abdul Rahman Asrama Penuh. Sekolah yang terbaik di Malaysia. Kerana sekolah Star ni duduk di Bintang. Ayalah nama pun. Sekolah Tengku Abdul Rahman. STAR. Sekolah Tuanku Abdul Rahman. Maknanya sekolah Star. Star tu di atas di Bintang. Tapi itu sekolah tu yang terbaik di Malaysia. Saya berceramah di sekolah tu di surau sekolah Star. Malay College pun saya dah buat dah. Saya buat untuk cikgu-cikgu Malay College. Tengku Kursiah belum. Tun Fatimah di Johor belum saya buat kuliah. Konven Bukit Nenas dah buat. Ya, sekolah tu semua sekolah terkenal. Sekolah asrama penuh. Konven Bukit Nenas saya dah buat. Ya, saya buat di Dang Wangi, iaitu di IPD. Ibu Pejabat Polis Daerah, mereka jemput saya memberikan kuliah kepada pelajar-pelajar Bukit Nenas. Sekolah Bukit Nenas. Sekolah konven Bukit Nenas. Ya. Baik. Bila sampai di Star tadi, saya bagi kuliah. Sebelum saya buat kuliah, saya dengar pelajar-pelajar membaca surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ni tuan-tuan, ialah surah mengenai labah-labah. Dalam Quran, labah-labah. Surah labah-labah. Bila dia baca ramai-ramai, saya dengar lah sebelum saya buat kuliah tadi. Jadi dalam surah labah tu ada menyebut ayat, selemah-lemah rumah ialah sarang labah-labah. Kena tengoklah tafsir ayat tu. Selemah-lemah rumah ialah sarang labah-labah. Apa yang menjadi misteri pada saya ialah, yang menjadi wonders of the sky yang saya tengok ialah, lepas saya habis je kuliah 2-3 minggu lepas tu, saya buka surah Abah. Sebab tu saya baca surah Abah ni untuk nak relatekan dengan peristiwa semasa. Apa yang berlaku tuan-tuan? Turunlah satu berita dalam akhbar tu. Tajuk beritanya, Cobweb Fall from Sky. Tuan-tuan makna cobweb? Cobweb. C-O-B-W-E-B. Cobweb tu rupanya labah-labah. Nama sejenis labah-labah. Cobweb. W-E-B. Web tu sarang labah lah, lebah. Labah-labah. Cobweb Fall from Sky. Berita tu dikeluarkan oleh Sydney di Australia. Apa kaitannya surah Al-Ankabut dengan lebah yang turun dari langit? Dalam akhbar tu menyebut, katanya itu alien. Tahu mana alien? Makhluk asing katanya. Wallahu alam. Tuan-tuan, saya menunggu lepas itu bertahun-tahun. Datanglah kawan saya namanya Wan Jambi. Ya. Dia beritahu pada saya, dia nak ke Australia. Dia minta pandangan saya, cikgu tolong beritahu di mana tempat yang baik untuk melawat. Saya pun beritahu dia. Kalau anda nak pergi ke Sydney, ke Australia, pergi melawat Opera House. Opera House. Ada satu rumah tepi laut di Australia nama Opera House. Dia pun pergilah Australia. Rupanya betul. Dia dapat melawat di Sydney. Dia balik Malaysia, saya jumpa hari tu. Dia tunjuk gambar dia di Opera House. Di Sydney. Rupanya Australia ni tuan-tuan, apa yang ada di Australia tu ada kaitannya dengan langit tu. Sebab semua peristiwa bumi ni Allah dah catat dalam Quran. Masa budak Star baca tu, cobweb jatuh tu daripada langit di Sydney. Datang pula kawan saya Wan Jambi tadi, orang Jambi. Dia nak ke Australia, saya bagi panduan macam mana nak melawat Australia. Rupanya tuan-tuan, ini ada kaitannya dengan rumah. Sebab saya jumpa satu dokumen sulit daripada Australia yang tertulis pada dokumen itu, do not release to any other government. Sebab Australia ni kerjanya mengintip orang. Dokumen tu saya jumpa di Kuala Lumpur, di satu rumah yang berwarna biru. Dan dah saya serahkan dokumen tu kepada pihak berkuasa. Ya. Jadi dokumen tadi membantu tentang macam mana nak buat rumah. Rupanya ayat Quran tadi tengok, surah Al-Ankabut. Selemah-lemah rumah ialah sarang labah-labah. Bila saya tengok balik dokumen maklumat, rupanya rumah-rumah yang terbaik, yang cantik ni ialah dua tempat, iaitu Australia dengan New Zealand. Sebab mereka ni ialah orang Eropah yang duduk di Asia Tenggara. Iaitu Australia ni di kawasan kita. New Zealand tu dekat kita juga.
Kalau benua Eropah, semualah di sana. Ya. Sebab dulu England menghantar banduannya ke Australia. Dulu Australia tu bukan orang putih punya. Di daerah kita ni. Tetapi bila dihantarnya orang banduan, orang putih tu datang ke ni, maka berkembang biaklah orang Australia tu dengan orang putih semuanya. Faham ya tuan-tuan? Sejarah bumi ni. Bagaimana penempatan manusia tu kena faham lah. Blok Eropah di sana. Ini blok Asia Tenggara. Nusantara. Kenapa mereka duduk sini? Kerana nak menepati ayat tadi, satu ketika nanti akan berlaku di mana jatuhnya labah-labah dari langit di sini. Siapa yang menengoknya? Saya lah. Saya dengar budak Star baca. Kemudian datang Wan Jambi tadi. Itu semua aturan yang Allah buat. Bukan saya yang buat. Saya duk perhati itu kata wonders of the sky. Banyak benda saya nak cakap tentang wonders of the sky ni tuan-tuan. Hinggakan Rasulullah sebut, ashabi kan nujum. Sahabatku ibarat bintang-bintang di langit. Kalau kamu ikut salah seorang daripada kamu dapat petunjuk. Janganlah tengok bintang nujum tu, bintang 12, Libra, Capricorn tu. Itu macam menenung nasib. Itu tidak dibenarkan. Tapi ramai orang tengok Capricorn. Oh, bintangku Capricorn. Bintangku Libra. Itu tak boleh. Ilmu-ilmu Allah ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kena faham ilmu falak dibenarkan. Untuk melihat bulan, untuk waktu buka puasa dan sebagainya. Kena faham kedudukan langit tu. Sebab sebelum lahirnya Rasulullah tu, syaitan dia boleh mengintip rahsia langit. Dia tengoknya langit tu, dia boleh pergi mengintip rahsia di langit tu. Kemudian dia beritahu pada orang bawah, ahli-ahli nujum di bawah ni. Jadi tukang-tukang nujum inilah yang menterjemahkan yang bukan-bukan ni. Tentang nasib orang lah. Ilmu falak dibenarkan. Sebab tu kita ada planetarium. Melihat bintang, kehebatan Allah. Faham ke koma cakap aku ni? Ini bukan cakap merapu-rapu ya. Kalau koma nak komen juga, datang jumpa. Kita sembang betul-betul. Koma jangan marah lah. Saya cakap, ni pasal saya dah macam emosi sangat. Saya turunkan balik emosi saya tu. Biar dia tenang balik. Ya. Itu suruh belajar tu. Baik, nah. Saya ambil balik maklumat yang saya nampak di langit tu macam ni ya. Sebelum saya pergi ke Perlis, saya singgah Star kejap. Dah habis tu saya bergerak. Saya bergerak ke Perlis pula. Sampai di Perlis tuan-tuan, saya pergi dengan kawan saya. Dia ni pula namanya pelik. Namanya Zulangit pula. Saya naik satu kereta dengan dia. Nun sampai Perlis, dia pun bertolak terus ke Thailand. Sampai boleh dia tinggalnya saya di Perlis. Saya pun duduk menung di bandar Kanga tu. Tengah menung-menung, saya tengok pejabat pelajaran. Pejabat pelajaran Perlis. Saya tengok dari jauh, nampaklah Blok Arif nama bloknya. Orang Perlis, Jabatan Pelajaran, tolong tengok blok anda tu. Di pejabat pelajaran Perlis tu. Saya duduk luar lah, saya tak masuk dalam pun. Saya tak nak masuk dalam. Orang bising orang pula. Saya tengok dari luar. Bloknya nama Blok Arif. Blok Arif ni ada maklumatnya di langit tu. Sebab Allah dah tahu. Allah yang buat apa itu. Semua telah tercatat di bumi ni. Blok Arif sebelum nak ada pun Allah dah tahu dah. Saya tengok Blok Arif. Saya catat Blok Arif. Kemudian saya bergerak ke bawah lagi. Saya pun baliklah ke Ipoh. Sampai di Ipoh tuan-tuan. Saya jumpa Arif Tuition pula. Arif Tuition dekat rumah saya namanya Arif Tuition. Saya susun lagi. Saya jumpa kawan saya pula. Namanya Tajul Arif. Masya Allah. Semua berkaitan dengan Arif. Tajul ni nama orang Perak tuan-tuan. Orang lain tak ada pakai nama Tajul. Nama yang pelik-pelik ni orang Perak je pakai. Kulub. Iyub. Mio. Tajul. Ini semua nama orang Perak. Saya pun tak tahu kenapa. Jangan tanya saya. Kita buat kajian. Kenapa Yub tu khusus orang Perak je. Kejar Yub, kejar. Masa main bola tu tak terkejarnya bola.
Mana nak menang? Kejar, yup, kejar. Kau janganlah marah aku pula. Ya. Baik. Sampai tu saya jumpa pula kawan saya nama Arif Johor pula. Arif juga. Saya susun dalam buku ni, nampak? Semua nama Arif. Orang kampung saya pula, ketua kampung saya Pasir Gajah di Parit tu, namanya Arif. Saya panggil dia pasal dia ada hubungan keluarga dengan saya juga. Saya panggil Yang Arif. Yang Arif. Yang tu makna gelaran orang tu. Orang yang berpangkat lah. Pangkat. Maknanya pangkat dalam keluarga. Kami panggil dia Yang Arif. Keluarga saya panggil dia Yang Arif. Tengok. Semua Arif. Sampai saya ke masjid yang saya sebut Solatiyah tadi. Saya tengok Yang Arif masuk tandas. Dia tu hakim. Bekas hakim Mahkamah Tinggi Ipoh. Saya tengok dia masuk tandas. Yang Arif masuk tandas. Kemudian last kali baru saya jumpa Ketua Hakim Negara mengarahkan semua stafnya cuci jamban. Nak tahu tengok surat khabar ya. Saya ada maklumatnya. Surat khabar ceritakan yang Arif masuk jamban, cuci jamban. Sebab petugas-petugas cleaner tu yang ditugaskan untuk bersih jamban tu, mereka entah macam mogok ke pasal tak bayar gaji. Maka ketua hakim pun mengarahkan staf semua basuh jamban. Termasuk hakim sendiri. Ketua hakim sendiri basuh jamban. Itulah bagus. Ketua hakim sanggup cuci jamban. Komen tak nak cuci jamban tu ego lah sebenarnya. Tak? Dia ketua hakim negara. Minta maaf lah kamu. Aku bukan nak merendahkan kamu. Aku pun sama juga. Kadang-kadang ego aku pun tinggi. Sebab tu aku masuk jamban. Aku nak cuci jamban. Penghujungnya baru saya sebut Yang Arif, iaitu Sultan Azlan, yang pernah menjadi hakim, ketua hakim negara. Itulah satu-satunya sultan yang bertaraf ketua hakim negara. Selepas itu dia ditabalkan menjadi Sultan Perak. Tuan-tuan tahu apa yang dia buat? Saya ceritakan. Sebelum dia nak jadi agung dulu, dia telah pergi ke Universiti Al-Azhar Mesir nak minta pandangan di kalangan para ustaz, anak-anak Perak. Dia tak nak jumpa anak Selangor, dia jumpa anak Perak. Minta pandangan, nasihat pada dia. Dia nak jadi yang di-Pertuan Agong. Dia pun pergilah, alumni di sana. Bertemu dengan ustaz-ustaz. Dalam pertemuan tu Sultan Azlan kata, saya better tak anak-anak Perak buat kajian khusus negeri Perak aja. Bangun anak Perak bertanya, tuanku, ngapa tak dikaitkan Kedah? Tuanku kata, tak payah. Kita orang Perak saja, kata dia. Itu kata tuanku. Saya dapat maklumat tu berkawan saya. Namanya Ustaz Burhanuddin. Dia ada di majlis tu, dia tunjuknya gambar dia bersama Sultan Perak. Saya simpan gambar tu. Lepas tu saya menghadap Sultan Perak di istana. Tuanku terus datang jumpa saya. Masa tu saya buat buku. Nama bukunya Quantum Learning. Dia tanya pada saya, tuanku tanya pada saya, apa bukunya Syekh? Dia panggil saya Syekh pula. Tuanku, buku ni namanya Quantum Learning. Dia tanya, tuanku tanya, siapa tulis buku ni? Orang putih tulis. Saya pun tunjuklah gambar waktu tuanku berada di Azhar University. Saya pun berjanji dengan tuanku, saya akan siapkan kajian yang tuanku minta tu. Saya berjanji dengan tuanku dan ada surat yang saya tunjukkan lepas kemarin kepada tuan-tuan. Surat daripada istana. Lepas tu tuan-tuan, saya nak ceritakan macam mana tuanku bertindak. Iaitu, masa di Azhar University tu, dia pergi masuk tandas. Dia pergi tengok tandas ustaz-ustaz di sana. Dia tengok tandas ustaz di sana, tak terurus. Apa titah tuanku? Better tak tandas ni hari ni diubah. Dia rombak hari ni juga. Maka turunlah jurutera tuan-tuan. Pergi merombak tandas di Universiti Al-Azhar. Tengok ketua hakim. Hakim tadi masuk tandas. Dia bertugas di Ipoh. Kemudian bila dia pension, dia jadi jawatan kuasa masjid Solatiyah. Dia boleh sapu masjid tuan-tuan. Seorang hakim. Ada masa saya bersembang dengan dia. Dia hakim tuan-tuan. Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh.
Kawan saya pun hakim. Satu sekolah dengan saya. Namanya Tuan Tarmizi. Satu sekolah dengan dia main bola. Dia jadi hakim. Bila kami berjumpa, kami berbincang. Pernah saya jumpa di mahkamah di Kuala Kangsar. Masa tu dia presiden mahkamah. Saya bincang, masuk sembang dengan dia dalam bilik mahkamah. Dia sebagai presiden mahkamah masa tu. Lepas tu dia jadi ketua hakim di Mahkamah Tinggi Ipoh. Dia dah pencen lah dah. Itu perjalanan saya, tuan-tuan. Dia berkaitan dengan wonders of the sky. Kenapa saya kaitkan ini? Sebab Nabi Adam dulu ketika dalam syurga, dia tak ada perlu tandas. Tandas dalam syurga memang tak ada. Sebab dalam syurga tak buang air. Ya, syurga tu bersih. Bila diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam kena menyediakan tandas pula. Kenapa saya sebut saat tandas ni, tuan-tuan? Inilah menjadi masalah negara sekarang ni. Di antara sebab orang tidak beradab, tidak tahu menguruskan diri. Pertama, masalah toilet management is very poor in Malaysia. Negeri Perak adalah pemenang tandas peringkat kebangsaan. Saya cakap pasal tandas ni ada sebab. Ya. Nanti saya akan kupaslah. Itulah rahsia-rahsia langit. Maknanya Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang taubat dan suci bersih. Mutatahhirin. Di mana berlaku, tuan-tuan? Berlaku di Masjid Selayang, Bandar Baru Selayang. Saya masuk masjid tu. Masjid tu pula kiblatnya salah. Kiblatnya salah. Masa dia buat bangunan masjid tu, tidak tepat kiblatnya. Tak percaya? Masuklah Masjid Selayang, Bandar Baru Selayang atas bukit tu. Bila tuan-tuan masuk, arah kiblatnya menyimpang jauh. Atas kapet tu tak sama dengan tu. Dia orang dah susul dah, baru dia betulnya kiblat. Itulah satu masjid yang hubung kait dengan Masjid Al-Aqsa. Saya dah tengok, ditulis pada signboard di masjid tu. Masjid Firdaus, nama masjid tu Firdaus kalau tak silap saya. Dengan jarak Masjid Al-Aqsa 7,000 batu. Itulah satu masjid yang menghubungkan masjid tu dengan Masjid Al-Aqsa. Itulah satu di Malaysia. Jadi bila budak tu baca, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin tu, mula-mula dia baca laju elok je, lancar je baca. Budak kecil baca. Saya dengar budak kecil tu baca. Bagus bacaan dia. Bila tiba pada ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, gangguan bacaan. Bacaannya terganggu. Saya datang dekat, saya betulkan. Baru betul balik ayat tadi. Apa maksudnya tu, tuan-tuan? Saya melihat dengan satu maksud. Budak kecil ni fitrahnya suci. Budak kecil. Ya. Kalau takdirnya budak kecil mati, syurga lah tempatnya. Kita ni orang tua. Dah tua ganyut. Orang Perak kata dah tua ganyut. Tengok, dah janggut putih. Dulu masa muda tak ada orang ni. Budak kecil ni fitrahnya suci, suci. Maknanya, sebab itu disuruh kita ni dalam hal mendidik ni pun nak kena teratur. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab bila Nabi Adam turun ke bumi ni, Allah perintahkan supaya bersuci. Antaranya pertama taubatlah. Bila dia keluar daripada syurga tu, dia rasa menyesal. Menangis Nabi Adam selama, kalau tak ada saya baca kisahnya, 300 tahun. Sehingga air matanya menjadi sungai. Ya. Tuan-tuan, kisah begini sebenarnya hendaklah kita ambil sebagai satu ilmu untuk kita melihat mentadbir alam tu balik. Sebab tu timbul fakulti alam bina. Di Indonesia panggilnya fakulti alam bina. Alam bina ni, nun di puncak alam, nun di syah alam. Ada pula nama alam impian. Kenapa orang syah alam nama ke alam impian? Kerana impian manusia di Malaysia ni kena tinggi. Merujuk kepada langit balik. Bukan di bumi ni.
Nun di langit. Kerana wahyu turun dari langit. Melihat wahyu itu semula. Ya, faham ke kau macam kat aku ni? Entahlah. Aku nak tengok soalan yang kau bertanya ni. Apa kesoalannya? Ilmu falak. Ustaz, kalau di Malaysia ada universiti yang mengajar ilmu falak. Ustaz, kalau di Malaysia ada universiti yang mengajar ilmu falak ke? Sebabnya yang saya tahu, ilmu falak ni kena ajar di negara Timur Tengah je. Negara Arab. Mengapa mereka cakap apa itu? Izzuddin Hakim. Di belakang tu ada D pula. Itu ada D. Entah apa D tu. Negara Arab. Saya terjemahkan soalan ni ya. Izzuddin Hakim ya. Hakim ni orang bijak. Izzuddin tu nama seorang raja. Saya dapat surat daripada Raja Izzuddin Shah, anak kepada Sultan Perak. Almarhum Sultan Derih dulu. Izzuddin Hakim ya. Sebenarnya ilmu falak ni ada diajar Universiti Melaya. Nama profesornya Profesor Zamri. Dan dia punya saudara ada di kampung saya di Parit. Waktu saya jumpa dia, dia kata saudaranya di Parit. Kampung saya di Parit, tepi Sungai Perak tu ada saudara dia. Dia mengajar ilmu falak. Dia Datuk Zamri. Saya selalu bincang dengan dia di pejabat ilmu fizik, Jabatan Fizik Universiti Melaya. Kami berbincang soal langit, tentang astronomi. Salah seorang profesor, namanya Profesor Ilyas. Dulu bertugas di USM sebagai pengarah pusat planetarium di unit astronomi Unity Science Malaysia. Nama pusat astronominya Tahir Jalaluddin. Itu dia. Ada ilmu falak diajar di universiti. Cuma pelajar kita tak minat masuk bidang astrofizik. Fizik ni macam-macam. Applied fizik, solar. Macam-macam fizik yang ada. Antaranya astrofizik. Berkaitan dengan cakrawala, langit, kosmologi. Ada ilmu tu. Ni saudara kata sebabnya yang saya tahu ilmu falak ni kena ajar di negara Timur Tengah saja. Apa pula kaitan Timur Tengah saja? Apa pula opini soalannya? D yang saudara tulis tu, D tu, saudara type D aja. D huruf besar. D tu saya merujuk kepada istilah daun. D tu maknanya daun. Daun tu ada kaitannya dengan astronomi. Allah sebut dalam Quran, surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Daun nak jatuh ni dalam ilmu Allah. Di bumi ni ada 3 trilion pokok. Allah sebut dalam Quran. Ayat 59 surah Al-An'am bermula dengan wa indahu mafatihul ghaib. Daun nak jatuh ni tuan-tuan, yang kita tengok di muka bumi Allah ni adalah kaitannya dengan ilmu ghaib. Sebab ilmu daun jatuh ni berkaitannya rapat dengan Lauh Mahfuz tu. Bila dibaca Al-Quran tentang tidak selai daun jatuh tu, mengikut ahli tafsir Quran, ya, daun nak jatuh ni hanya Allah je tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Kenapa pula saudara melihat Arab Saudi je? Ya Allah, ya Tuhanku. Ilmu falak di kalangan Melayu pun ada. Ya. Ilmu falak ni, Ustaz Taib di kampung saya, di kampung Sungai Rokam, dia pakar ilmu falak. Menyusun jadual waktu sembahyang. Dia dijemput oleh UKM, macam mana nak menyusun jadual untuk sembahyang. Dia rumah dia dekat dengan rumah saya. Ustaz Taib namanya. Orang Melayu tuan-tuan. Ada kajian falak ni. Saya kait balik surah Al-An'am tadi. Rasulullah daripada Jabir radhiyallahu an. Ya. Ketika turunnya wahyu surah Al-An'am, surah tu diiringi oleh 70,000 malaikat. Malaikat yang menghalang cakrawala ni, alam sistem solar tu turun bersama surah tadi.
mengiringi ayat tadi 70,000 malaikat yang ada ayat tentang daun tadi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, surah Al-An'am. Turun bersama ayat tadi 70,000 malaikat. Ketika turun wahyu Nabi di atas unta, hampir patah tulang unta kerana beratnya wahyu tu. Jadi macam mana saudara kata itu untuk orang Arab je? Quran ni untuk semua manusia. Adanya tafsir Quran, ilmu falak. Mengapa saudara kata cakap begitu? Kenapa khusus orang Arab saja? Memanglah Arab turun Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi untuk kita juga. Kena mendalami ilmu astronomi ni. Kita ada planetarium negara. Tapi berapa ramai yang mengunjungi planetarium negara? Ya. Apa lagi hujah yang saya nak bawa? Jadi tuan-tuan kena betul-betul memahami apa bidang ilmu yang patut kita ambil sekarang. Langit dan bumi asalnya bersatu, kemudian kami pisahkan, kata Allah. Maka terjadilah apa yang disebut oleh saintis-saintis moden ni, dia kata teori Big Bang, sedangkan dalam Quran dah sebut dah, yang saya baca di awal tadi. Itulah ilmu astronomi. Kejadian langit dan bumi, cakrawala semua ni. Pening dah saya mikirkan koma ni. Sebab koma belajar mengikut apa yang ada sukatan pelajaran. Saya nak menegur pejabat pelajaran dan Kementerian Pelajaran. Sebab apa? Saya cikgu. Dulu saya mengajar sains di sekolah. Tujuannya untuk periksa aja, peperiksaan semata-mata. Ini yang saya sangat tak setuju dengan Kementerian Pelajaran ni. Asyik-asyik exam, exam oriented. Kononnya dengan exam tu keluar sijil, SPM 15A dah hebat. Saya tegur begini. Masa saya mengajar sains dulu, ilmu cakrawala ataupun ilmu astronomi berkaitan dengan langit bintang ni, tak ada belajar di peringkat awal. Bulan 1 tak belajar. Di penghujung buku tu, baru nak sebut cakrawala. Dan cikgu tak mengajar pasal periksa dah habis. Saya tahulah pasal saya cikgu. Itu sebab kerajaan langit dan bumi ni kita tak apa tahu. Pelajar kita tak apa tahu. Ya. Asyik-asyik handphone di tangan. Asyik-asyik handphone. Dia tengok ke bawah aja. Dia tak pernah tengok melihat ke langit kebesaran Allah tu. Inilah sistem kita yang telah menjumutkan pemikiran kita ni. Yang telah membekukan otak kita. Sedangkan Allah suruh tengok langit dan bumi. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Saya nak menegur Kementerian Pelajaran. Tak ada membangunkan jiwa yang besar. Saya dulu cikgu, maktab perguruan. Saya tengok para guru pelatih. Sangat rendah taraf mereka. Rendah betul para guru di Malaysia ni. Saya tak nak membongkar rahsianya. Kalau saya bongkar depan ni nanti terkejut para guru-guru kerajaan Malaysia ni. Boleh saya ceritakan sedikit. Saya dulu ESCO. Termasuk dalam ESCO pelajar. Majlis Perwakilan Pelajar. Saya termasuk di kalangan ESCO-nya. Di bahagian penerangan. Dan saya ditugaskan untuk menjaga presi, suai kenal. Majlis suai kenal saya kena jaga. Tuan-tuan tahu apa berlaku di majlis tu? Saya tak nak ceritalah. Nanti jatuh maruah guru ni. Tak payah saya nak cerita. Kalau tidak, pegawai-pegawai di Kementerian Pelajaran datang jumpa saya. Betapa rendahnya taraf guru waktu saya menjadi guru dalam kampus dulu. Itu sebabnya saya melihat para guru ni perlu dibetulkan balik. Jalan fikirnya menuju jalan tauhid balik. Jalan Allah. Saya berani kata, rendahnya taraf guru masa itu, saya di dalam maktab perguruan. Saya jadi ESCO masa bersama barisan ESCO. Di bawah ESCO penerangan. Depan mata, depan semua tengok benda tu. Saya malah nak menegur para guru ni. Kalau tidak datang jumpa saya kupaskan. Sebab saya pun nak jaga maruah para guru. Ya.
Saya bukan emosi tuan-tuan. Saya rasa macam terkilan sangat. Macam mana kita nak mendidik anak-anak buah kalau para guru tidak menunjukkan sifat-sifat yang terpuji ni? Ini benar-benar berlaku waktu saya di maktab perguruan dulu. Tapi saya tak nak cerita pada tuan-tuan. Cukuplah sekadar itu. Sebab saya masa itu ESCO, termasuk barisan ESCO, perwakilan pelajar. Ya. Tapi bukanlah ESCO yang utama. Celah-celah duduk. Sebab saya dipanggil untuk mengawasi minggu suai kenal untuk pelajar-pelajar maktab perguruan. Sebab tu guru kena menunjukkan jiwa yang besar, ilmu yang tinggi. Sebab tu saya mengaitkan dengan alam yang tinggi dulu. Ya. Saya memuji seorang guru yang saya baca baru ni. Sikapnya sangat terpuji, tuan-tuan. Bukan tak ada guru yang baik. Ada, ramai. Baru ni saya baca dalam handphone saya. Kisah seorang guru yang menghukum pelajar. Yang sebelum dia menghukum tu, kisahnya begini. Dia pergi jemputan kahwin anak murid dia. Anak murid dia kahwin, dia pergi. Dalam majlis kahwin tu, anak murid yang kahwin tu datang jumpa dia. Cikgu tak ingat saya lagi, kata dia. Saya tak ingat, ramai, kata dia. Sayalah yang mencuri jam, cikgu. Saya mencuri jam masa cikgu hukum tu. Dia mencuri jam di sekolah. Masa tu kawan-kawan dia dicurinya jam. Kemudian cikgu panggil semua murid. Suruh bangun berdiri. Lepas semua suruh tutup mata. Tutup mata masing-masing. Dan cikgu pun, cikgu yang nak mencari jam tu, dalam poket budak-budak tu, dia pun pejam mata. Masya Allah. Saya cukup hormat dengan cikgu tu. Begini ceritanya. Dia semua tutup mata, dia pun tutup mata, dia pun seluk poket budak. Satu, pup. Dapat jam tu dalam poket budak. Rupanya budak tu yang kahwin hari tu. Cikgu tu datang majlis kahwin budak tu. Budak tu bertanya, cikgu tak ingat yang curi jam tu saya, kata dia. Saya tak sedar bila saya baca air mata saya turun, tuan-tuan. Saya kata cikgu tu sangat terpuji. Kemudian cikgu tu kata, saya tak tahu awak pencuri. Sebab saya pun pejam mata, kata dia. Kerana dia nak jaga budak tu. Dia tak kenal yang mencuri itu budak itu. Sampai dia pun pejam mata. Masa dia ambil jam tu, dia pejam mata. Dia pun kata, ini jamnya, kata dia. Seorang pun tak tahu siapa yang mencuri. Tengok, ini cikgu contoh, tuan-tuan. Dia nak menjaga hati murid dia. Supaya jangan murid tu rasa malu di hadapan khalayak. Jadi murid tu buat pengakuan, sayalah yang mencuri jam tu, katanya. Terima kasih, cikgu. Dengan peristiwa itu saya dapat mendidik hati saya, kata dia. Jadi budak baik. Saya nak tengok berapa ramai guru di Malaysia ni yang bersikap begitu. Kalau nak mendera murid, nak mendidik murid, biarlah daripada hati yang ikhlas. Saya pun budak pun boleh jadi baik lepas tu. Ini kita menghukum murid sampai budak tu mendendam perasaan pada para guru ni. Sebab tu budak sekarang nakal. Bila tegur sikit, habis kereta guru dicalanya. Tayar kereta dipancatnya. Sebab tu cikgu-cikgu, kenalah jadi guru yang berhati mulia. Sebab tu kena ada solat yang khusyuk. Sembahyang yang khusyuk supaya dapat kebahagiaan. Okey, sebelum saya tutuplah. Kenapa saya sebut sembahyang khusyuk, tuan-tuan? Inilah kaitan dengan Wonders of the Sky yang saya nampak baru 2-3 hari yang lepas, minggu lepas ni. Lepas saya beli jam ni, tuan-tuan, yang saya kata tadi, jam ni kosong aja. Supaya hati kita ni dipenuhi dengan zikrullah. Jangan kosongkan hati tu. Bila saya ambil jam ni, saya pun berjalan ke depan. Saya nampak seorang budak berlari. Namanya Sya'rani. Rupanya Sya'rani ada kaitan dengan sembahyang khusyuk. Tengok nampak Kaabah. Terus naik ke langit. Itu sebab saya kata Wonders of the Sky. Tuan-tuan dengarlah baik-baik pesanan saya ni. Bukan untuk saya. Bukan untuk tuan-tuan, untuk diri saya juga. Sebab ini yang saya dapat. Dari Wonders of the Sky yang saya tengok dengan mata saya.
Bila saya bawa jam ni tuan-tuan, tiba-tiba berlari Syarani. Semua ni gerak daripada Allah. Saya pegang jam dan dia lari pun gerak daripada Allah. Lalu sebuah kenderaan, dia bawa tepung. Tulis pada kenderaan tu, masa kini. Tulis masa kini je. Masa kini. Tepung. Bergerak. Seiring dengan jam tadi, saya berdiri, lori pun lalu, Syarani pun berlari. Maka tepat ketiga-tiga tu berlaku serentak. Peristiwa ni telah tercatat di langit. Di Lauh Mahfuz dah siap tulis. Saya bawa jam. Ni, detik waktu ni, jam ni. Ila yaumil waqtil maklum tu yang kata. Daripada ayat Quran. Tiba-tiba bas tu lalu. Lori tepung lalu. Tepat dengan jam ni, masa kini. Di depan tu Syarani. Ya Allah, saya kata, saya puji Allah. Subhanallah, saya kata. Maha suci Allah. Kerana semuanya selari dah. Ibarat planet, cakrawala, yang selari pada satu ketika. Allah buat. Allah boleh buat. Umpama nak berlaku gerhana. Nampak? Berlakulah bulan dan matahari. Berlakulah gerhana. Ya. Inilah hebatnya cakrawala yang dibentang Allah di depan mata kita. Lepas tu, bila berlari Syarani, dia membaca ayat Quran masa sembahyang. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya ni apabila khusyuk sembahyangnya. Kalau saya baca salah, tolong betulkan ya, para ustaz ya. Qad aflahal mu'minun. Itu ayat mulanya. Dia ada kaitan dengan ayat khusyuk. Sembahyang khusyuk. Dan Syarani ni tadi, waktu dia sembahyang dibaca ayat itu. Tengok, nampak semua selari. Jam saya, lori tepung lalu tulis masa kini, dan nama Syarani itu sebaris saja. Maka bukankah itu wonders of the sky yang Allah nak tunjukkan mula-mula pada saya tengok. Kemudian saya bagi tahu kepada seluruh penduduk Malaysia ni daripada Perlis, biar selari semua ni daripada atas tadi nampak. Selari je semua. Sebab saya sentuh tandas dulu. Kalau nak semayang, taharahnya kena betul. Ini semayang, taharah tak betul, tiba-tiba solat. Mana Allah nak terima? Sebab tu tak ada khusyuk dalam semayang. Kerana gagal di peringkat awal. Kebersihan, taharah. Kerana bila tidak taharah, tak betul, maka tak sah sembahyang. Tak tahulah apa yang saya cakap ni. Kau boleh faham ke tidak? Sebab tu selari tengok ni. Daripada Kaabah ni, naik ke langit. Angkasawan, bila dia naik ke langit, dia tengok yang paling menonjol di bumi ni Kaabah sahaja. Ini diberitahu oleh angkasawan Rusia. Dia ni orang Islam. Namanya Musa Menerok. Yang pernah hadir ke Malaysia bercakap mengenai projek angkasa lepas. Selari. Di angkasa raya tadi. Di bumi yang sama, di angkasa raya pun dah tersurat yang telah tertulis. Allah yang buat. Bukan saya. Saya cuma memerhatikan saja. Maka dia selari antara jam saya tadi dengan lori yang lalu, masa kini dengan Syarani yang di depan tadi. Maknanya selari. Kalau bertepatan terus ke langit tadi, Masya Allah. Qad aflahal mu'minun. Ya. Tengoklah terjemahan ayat tadi. Qad aflahal mu'minun. Dia ada kaitan dengan sembahyang yang khusyuk. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan, tutup saja majlis ni. InsyaAllah pada masa yang baik nanti kita sembang. Ya. Ridwan kata, Gul amin go. Go amin go. He's watching. Apa maksudnya saya tak tahu. Go amin go. Yang saya tahu go. Go towards the right path. Go straight to the right path. Sebab ada satu surau namanya surau di camp pasukan polis FRU di Ipoh, dekat dengan Stadium Perak. Nama surau tu ialah Surau Mustaqim.
Kita dah baca ayat Quran. Bila solat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Ya. Okey, tak ada persoalan. Saya tutup dulu majlis, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Moga-moga perbincangan ini tadi ada manfaatnya dan kita perbetulkan balik. Apa yang selama ini terabai, apa yang selama ini tidak kita usahakan, moga-moga Allah memberi bantuan kepada kita, dapat kita meluruskan jalan kita, membetulkan solat kita. Kalau sekiranya solat selama ini tidak menepati apa yang dihendaki oleh Allah, seperti yang disebut dalam Quran, maka kita sama-samalah mencari jalan, memikirkan betapa hebatnya Allah menjadikan solat. Kerana solat ni diambil terus ke langit, ke Sidratul Muntaha. Nabi naik Mi'raj ke langit, mengambil solat di langit. Maka itulah wonders of the sky yang saya nak beritahu tuan-tuan, dan banyak lagi selepas ini. Sebab di samping kita mengerjakan amalan solat kita, kita memerlukan juga macam mana kita nak membangunkan bumi. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya, Allah sebut dalam Quran, dalam ayatnya tadi, ayat Quran ada menyebut, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat dulu. Allah sebut dalam Quran akhirat. Carilah kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupa nasib kamu di bumi. Setelah kita mengerjakan solat yang khusyuk, jangan lupa pula kita mengurus hal bumi ni, supaya bumi ni teratur seperti apa yang Allah sebut, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sama-samalah kita mencari, moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan seperti apa yang Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berjuang pada jalannya seperti bangunan yang tersusun kukuh. InsyaAllah itu saja hari ini. Wallahu a'lam. Semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.